Kerana itu telah berkata para ulama ahli sunnah wal jamaah daripada Habib Abdullah Al-Habsyi, man la syaikha lahu fa syaitanu syaikha lahu. Sesiapa yang tidak mempunyai guru, maka syaitanlah gurunya. Wahai para pengikutku, tiada siapa yang memahami kalimah la ilaha illallah melainkan aku. Sesungguhnya ulama daripada zaman Rasulullah sehingga aku, tiada seorang pun yang memahami kalimah la ilaha illallah melainkan diri aku, dan mereka semua telah berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang mengingkari akan ajaran aku, maka dia telah berlaku kafir. Ikutilah ajaran aku, ajaran yang mentauhidkan Allah dan menyembah Allah yang berada di atas langit itu, yang menciptakan Adam seperti mana dirinya. Maka wahai para pengikutku, sembahlah Allah, Tuhan yang sama seperti kita, mempunyai tangan, mempunyai kaki, bahkan dia duduk di atas langit seperti mana aku duduk di atas batu ini. Seperti biasanya, untuk membuktikan kealiman aku akan membuka soalan kepada para pengikutku untuk bertanya soalan yang antum tidak faham. Assalamualaikum Syekh. Bukankah Allah itu tidak seperti makhluk? Dan Syekh mengatakan Allah itu seperti makhluk, seperti manusia, seperti kita. Seperti yang kukatakan tadi, sesiapa yang tidak mengikuti ajaran aku, maka dia telah kafir. Wahai saudara, percayalah kepada ana. Ana ini seorang Ustaz, tu Syekh Furuk bersama pengikutnya buat jalan sesat. Mana? Benda macam ni kita kena habaq kat Tok Penghulu Raden. Allahu Akbar. Syekh Furuk ni sejak balik daripada luar negara ada dah rasa lain macam dah. Ini rupanya ajaran dia. Ni kita nak pergi ke rumah Penghulu Raden ni. Ya, kita kena pergi rumah dia sekarang. Benda macam ni kita tak boleh simpan. Jom kita pergi rumah dia sekarang. Dengan berakhirnya soalan daripada saudara kita, maka kita tutup majlis kita pada malam ini. Hidup Syekh Furuk! 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 Hormat Panglima, hormat. Panglima sedia. Gerakan kunci mati 1. Up. 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 Sedia. Hormat Panglima, hormat. Panglima sedia. Gerakan kunci mati 1. Up. 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 Sedia. Mustar, kemari menghadap. Dengan ini aku mengizinkan dikau dan aku mengijazahkan dikau untuk beramal dengan ilmu persilatan ini dan mengajarkannya kepada orang lain. Terimalah ini sebagai pengijazahanku kepadamu. Assalamualaikum, Penghulu Raden. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Basri. Ana ada berita penting yang nak disampaikan ni. Adakah berita itu sangat mustahak? Ya, sangat mustahak. Berkaitan dengan akidah. Astaghfirullahalazim. Sepertinya sangat penting. Ya, mari kita berbincang. Silakan. Para murid-murid, mari sini. Boleh duduk, kita dengarkan apa yang berita yang nak disampaikan. Ya, silakan Ustaz Basri. Isunya, Syekh Furuk mengajarkan akidah mujassimah, menjisimkan, mentajsimkan Allah bertangan, berkaki, duduk di atas langit. Astaghfirullahalazim. Ini ajaran yang sangat-sangat batil. Wajar kita sekat siap-siap. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Jika tidak, maka hal ini akan lebih menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat, Ustaz. Jadinya, anda minta enta selaku Tok Penghulu Kampung untuk mengambil tindakan
ke atas Syekh Furuq sebelum ajaran ini merebak di kalangan masyarakat? InsyaAllah kita akan ambilkan tindakan untuk memeteras pahaman ini. Tapi kita akan ambil tindakan dengan cara yang hikmah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahawa orang-orang Islam dia akan berpecah kepada 73 golongan. Akan tetapi para ulama berpendapat hanya satu golongan yang selamat itu adalah golongan yang berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah. Mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit penerangan kepada anak-anak murid saya berkenaan dengan perihal akidah. Kerana kalau tidak ada akidah yang kukuh, maka iman mereka batal. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana harap antum semua dapat tahulah bahawasanya akidah kita adalah akidah yang sahih, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan sahaja. Siapa dia satu golongan tersebut? Ahli sunnah wal jamaah. Ulama menyebut, apabila disebutkan ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksudkan di itu adalah al-asy'ariyah wal maturidiyah. Benar, benar. Jadinya, fahaman-fahaman yang menyimpang daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah wal maturidiyah ini adalah dianggap sebagai akidah yang sesat, yang batil, yang menyimpang daripada ajaran akidah yang sahih. Jadinya, seperti mana fahaman-fahaman moden yang dibawa seperti mentajsimkan Allah dengan mengatakan Allah bertangan, berkaki, bersila di atas langit, turun di 1/3 malam seperti mana turunnya seorang hamba. Batil. Ini semuanya adalah akidah yang batil, Tok Penghulu. Benar. Jadinya Tok Penghulu, ya, kita sepatutnya mengikut perjalanan yang telah ditunjukkan oleh ulama-ulama tua kita, tok-tok guru pondok kita yang dah lama berjuang dalam akidah ni. Sepatutnya kita ikut siapa yang telah diberikan fatwa, mengikut fatwa kebangsaan. Inilah panutan kita, ulama-ulama tua, fatwa kebangsaan. Jadi kesimpulan dia, Tok Penghulu, ya, saya nak tinggalkan satu pesanan buat anak-anak muda sekalian. Pesan Nabi SAW, apabila kamu melihat berlakunya pertelingkahan, berlakunya konflik, maka pesan Nabi SAW, pilihlah As-Sawadul Azam. Siapa dia As-Sawadul Azam? Terangkan. As-Sawadul Azam ni adalah golongan majoriti umat Islam. Sekarang ni, semua orang mengaku bawa akidah yang sahih. Tetapi, hanya minoriti sahaja. Hanya sebilangan kecil sahaja. Jadi sepatutnya kita pilih golongan majoriti akidah umat Islam, iaitu akidah yang dipegang oleh 2/3 umat Islam sewaktu menakluk dunia, iaitu akidah asy'ariyah maturidiyah. Ini adalah benar-benar memang terbukti pada sejarah. Wallahu a'lam. Anak-anak murid sekalian yang ku kasihi, boleh bersurai, insya-Allah. Perkara ini tidak boleh dibiarkan. Ajaran Raden semakin berleluasa. Anak dah buahnya mengikut ajaran dia. Betul, Maulana. Harus dibunuh. Harus dihukum. Hidup Maulana Furuq. 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 Hidup Maulana.
Engkau telah menjadi sesat di kampung ini. Allahu Akbar. Siapa pula yang datang ni? Oh, Syekh Furuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak bertandang kemari. Apa khabar? Lama benar kita tak berjumpa. Sihat ke tuan? Kamu hanya ahli bidah. Tidak layak untuk beri salam kepada aku yang alim ini. Masya Allah, tabarakallah Syekh Furuk. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulakan salam kepada golongan Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi kita adalah saudara semuslim. Apa salahnya menjawab salam saya? Saya menjemput saudara ke atas. Silakan. Aiman, Omar, Syafiq, mari naik atas sekali lekah. Kita muzakarah dengan Maulana Syekh Furuk. Silakan. Silakan Tuan Syekh. Duduk. Silakan. Kepada saudara saya yang saya kasih sekalian, kalau tidak keberatan, bolehkah saya tahu apa hajat mengkoma datang kemari? Mungkin boleh saya bantu serba sedikit. Kamu telah kufur kepada Allah kerana menolak ayat Al-Quran. Kalau boleh saya tahu ayat Quran apa yang saya kufurkan? Kamu jangan berpura-pura lagi. Kamu telah mendustakan ayat Allah. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Tuhan itu ada di atas langit, bahkan duduk di atas aras. Sesiapa yang mendustakan ayat Quran, faqad kafar. Kamu telah kafir. Syekh, kau jangan kurang ajar dengan Tok Guru kami. Betul tu, Tok Guru kami tak pernah gua ajar pun dengan Syekh. Sabar dulu Syafiq sama Umar. Mereka tetamu kita, tetap kita perlu mentakzimkan mereka. Ikramul muslimin. Jangan begitu, biarkan saja. Wahai Tuan Syekh Al-Furuk, kepada saudara saya yang saya kasihi Syekh Furuk, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Bahawa membawa maksud setiap daripada orang-orang yang beriman itu adalah saudara, maka selesaikanlah perselisihan di antara mereka. Ada wajarnya Syekh Furuk bertanya dulu kepada saya berkenaan dengan pegangan saya, bertabayun dahulu. Apa dia hujah-hujah saya yang menafikan bahawa Allah itu tidak berada di atas aras? Maka ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa nahnu la nukaffiru ahli kiblah. Kita tidak mengkafirkan ahli-ahli kiblat. Tidak wajar begitu Syekh Furuk. Izinkan saya menerangkan hujah saya. Maka kami dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah wal maturidiyah, bahawa kami tidak sesekali mengkafirkan orang-orang Islam yang tidak sependapat dengan kami. Nahnu la nukaffiru ahli kiblah. Kami tidak mengkafirkan ahli-ahli kiblah. Akan tetapi pegangan yang memakhlukkan Allah, yang mujassimah dan musyabbihah serta menjihahkan Allah ini adalah pegangan yang terkeluar daripada aliran ahli sunnah wal jamaah. Tapi kamu telah menidakkan ayat Quran. Barang siapa yang menidakkan ayat Quran, maka dia telah berlaku kafir. Bukankah Allah sudah sebut dalam Quran, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa? Cukup di situ, kami menjadi salaf. Tuhan itu berada di atas arasy. Allah, Syekh Furuk, bukan begitu. Yang pertamanya Syekh Furuk kena tahu dalam Al-Quran itu terbahagi kepada dua ayat. Yang pertamanya ayat mutasyabihat, yang keduanya ayat muhkamat. Adapun ayat mutasyabihat ini berlaku kesamaran padanya, dan ayat muhkamat adalah merupakan ayat hukum. Apabila ayat mutasyabihat bertemu dengan ayat muhkamat, maka termenanglah ayat muhkamat. Adapun ayat-ayat mutasyabihat seumpama Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, maka hendaklah kita menggunakan kaedah Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, kaedah ulama salaf, amirruha kama ja'at. Lalukan sahaja ayat itu seperti mana ia datang. Tidak perlu kita nak beriman dengan ayat itu dengan maksud. Tidak, bukan begitu. Tapi kita beriman dengan ayat itu seperti mana kita beriman dengan ayat Quran yang lain seperti Alif Lam Mim, Taha, Kaf Ha Ya Ain Sad, Ain Sin Qaf.
ayat mutasyabihat ini bercanggah dengan ayat mutasyabihat yang lain. Jika Syekh Furuq menjadikan ia sebagai i'tiqad akidah Ar-Rahmanu ala arsy istawa, bagaimana pula dengan ayat Al-Quran yang lain, Allahu nurus samawati wal ard? Bagaimana pula dengan ayat yadullahu fawqa aydihim? Bagaimana pula dengan ayat fa'ainama tuwallu fasama wajhullah dan sebagainya? Begitulah yang dimaksudkan kaedah ulama salafus saleh. Bukannya kita beriman dengan makna daripada ayat mutasyabihat. Adapun jika sekiranya kita beriman dengan makna, maka kita telah terpalit dengan 3 kesalahan. Apabila kalian beriman menyatakan bahawa Allah berada di atas langit ataupun berada di atas arasy, kalian telah melakukan kesalahan yang pertama, iaitu mujassimah. Kalian telah menjisimkan Allah, sedangkan Allah itu dia tidak sama seperti makhluk. Telah berkata guru kami bahawa kullu ma siwallah makhluk. Segala setiap perkara selain daripada Allah itu adalah makhluk. Bahawa dia adalah khalik. Mana mungkin dia akan ambil manfaat kepada yang dia ciptakan. Jangan kata seperti itu. Takut kita terjerumus ke dalam akidah mujassimah. Akidah orang-orang yang menjisimkan Allah. Sedangkan Allah itu tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Yang kedua, sudah seperti mana yang saya sebutkan tadi, kamu akan terpalit dengan golongan musyabbihah, golongan tasbih yang menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan perbuatan-perbuatan makhluk ini tidak boleh sama sekali. Duduk adalah perbuatan makhluk. Duduk adalah perbuatan makhluk yang tidak boleh kita samakan dengan sifat Allah. Kita tidak boleh samakan sama sekali. Dan yang ketiga, kamu akan menyabitkan Allah dengan jihah, arah, 6 penjuru, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Sedangkan depan, belakang, arah 6 penjuru ini pun adalah ciptaan daripada Allah. Allah itu dia kekal berada dalam keadaan seperti mana sebelum dia menciptakan alam. Allah itu kekal dalam keadaan qidam. Allah itu kekal dalam keadaan azal. Menghadapi masalah ini, ulama salaf dan ulama khalaf telah memberikan kaedah penyelesaiannya. Adapun ulama salaf menggunakan kaedah tafwid dan tanzih, menyerahkan makna tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyucikan Allah daripada segala sifat-sifat cacat celah, sifat-sifat makhluk, sifat-sifat baharu, sifat-sifat hawadis. Adapun kaedah ulama khalaf pada hari ini, dia menggunakan kaedah takwil dengan takwilan yang zanni yang lebih menyelamatkan akidah. Misal kata Ar-Rahmanu ala arsy istawa, bahawa rahmat Allah itu meliputi langit dan bumi. Itu lebih menyelamatkan akidah. Nah, Syekh Furuq, sekarang saya telah mengemukakan saya punya hujah. Adapun saya hari ini ingin bertanyakan kepada Syekh satu soalan. Wahai Syekh Furuq, sebelum Allah menjadikan arasy, maka di manakah Allah ketika itu? Allahu Akbar. Telefon. Kejap, saya tanya grup Telegram saya. Saya tanya guru-guru saya. Allahu Akbar. Maaflah. Guru-guru awak dalam Telegram tak boleh nak menjawab soalan tu. Udah kena kick. Kalau macam tu, anda nak tanya, di manakah Allah berada sekarang? Wahai Syekh Furuq, berdasarkan daripada soalan kamu itu, sebelum saya menjawab, maka saya ingin bertanyakan kepada kamu. Perihal Allah, sedangkan Allah Tuhan yang Maha Kuasa, tak dapat kita nak fikirkan di akal fikiran kita. Dan kepada engkau, wahai Syekh Furuq, di manakah terletak rohmu? Sila jawab soalanku ini dahulu sebelum aku menjawab soalan kau. Allahu Akbar. Oh, roh. Ana pun tak tahu roh ana di mana. Sedangkan perihal rohmu pun kamu tidak tahu berada di mana. Apakah kelayakanmu untuk bertanya di mana kedudukan Allah? Tidakkah begitu, hai Tuan Syekh Furuq? Bahawa dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah, ulama khalaf telah merumuskan satu kaedah yang lebih menyelamatkan orang awam. Apabila ditanyakan soalan Allah berada di mana, maka jawabnya bahawa Allah itu wujud, tidak bertempat, tidak berzaman, dan tidak dia sama seperti makhluk. Berdasarkan prinsip Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan dia. Allah, kalau macam tu, saya minta maaf lah kepada Ustaz Raden atas kenyataan saya yang mengkufurkan Ustaz Raden.
Wahai Syekh Furuq yang saya kasihi beserta dengan para pengikutnya sekalian, bahawa saya ingin mengajak kalian agar kembalilah kepada akidah sahih ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah wal maturidiyah, dan kembalilah kalian bertaubat daripada pegangan kalian sebelum ini. Pegangan kalian yang sebelum ini adalah pegangan takfir, pegangan yang mengkafirkan saudara semuslim. Tidak baik itu, tidak wajar. Dan kita dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah tidak begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan serulah mereka ke jalan Allah dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan kebijaksanaan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berbahaslah mereka dengan perbahasan yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui terhadap hamba-hambanya yang telah dia sesatkan dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi petunjuk jalan hidayah terhadap hamba-hambanya itu. Kalau macam gitulah, kami memohon maaf kerana telah mengganggu dan mencerca Ustaz Raden. Dan sesungguhnya kami bertaubat dan kembali kepada jalan ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah.